Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam puasa je belaka. Pagi-pagi pun dah rasa lemah ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang perempuan kuat semangat. Kalau kemas rumah dia boleh angkat sofa tu, perabot dia boleh alih, semua boleh buat. Petang barulah sikit pinggang lah, peranakan jatuh lah. Masya Allah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sebenarnya pecah rekod ni. Sebab 2 kali dalam tempoh yang dekat saya ceramah di masjid yang sama. Masya Allah. Gitu rasa nak tepuk kan. Sebab biasanya kalau masjid yang sama jemput, giliran tu kena tunggu 2 tahun ke, macam tu. Jarang sangat, tahun yang sama pun jarang. Ini saya rasa tak sampai sebulan kot. Sebab kita jumpa beberapa hari sebelum Ramadan hari tu. Berjodoh sangatlah dengan Masjid Uda, Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang Selangor. Berjodoh sangat. Panjang umur ni, panjang jodoh, panjang kasih sayang. Moga sampai ke syurga insya-Allah. Amin. Sebenarnya ramai juga yang tahu mengejut tiba-tiba ada kuliah kan? Sebab asalnya program yang dianjurkan oleh Little Caliph ni dibuat di lokasi lain. Kemudian saya diberitahu beberapa hari, 2 hari lepas ke berapa hari lepas, program dipindahkan ke Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang Selangor. Jadi saya duk terfikir ada tak jemaah datang. Sebab apa? Sebab ini minggu orang sibuk cari keperluan Aidilfitri. Betul kan? Sebab kalau minggu depan tu dah dekat sangat dah dengan raya. Lepas tu ramai orang suka tidur. Lepas sahur ngantuk, mencabar. Lepas tu dah ramai juga dah majlis khatam. 17 Ramadan hari tu dah ramai buat majlis khatam. Dia rasa dah hore, tak payah pergi masjid dah. Tiba ada kuliah. Jadi Alhamdulillah, walau bagaimanapun tetap ramai yang hadir. Tahniah kepada penganjur kita, iaitu Little Caliph Prestige. Terima kasih kepada Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang Selangor. Dan bila saya sampai tadi, nazir ada, imam satu ada, pegawai masjid turun, AJK masjid turun. Saya pula rasa macam sebersalah. Mereka sepatutnya mungkin ada tanggungjawab tugas-tugas yang lain, tapi sudi juga menyambut dan menerima kunjungan saya yang kerdil ini. Jadi Masya Allah, semoga Allah balas segala kebaikan penganjur, segala pengorbanan dan kebaikan pihak masjid, dan segala pengorbanan dan kebaikan para hadirin hadirat sekalian. Dan Allah berikan ganjaran syurga Firdaus. Allah kurniakan syurga Firdaus ya Allah. Kurniakan kami syurga Firdaus ya Allah, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada MC Puan Nur Syuhada binti Muhammad Yusof dan Puan Nur Atikah Raihana binti Abdul Rahman. Yang bacakan doa adalah imam satu, iaitu Tuan Muhammad Bazirin Baharuddin. Indah sekali bacaan doanya. Terima kasih kepada Tuan Haji Khairil Anwar bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Little Caliph Prestige. Puan Hajah Nurizan binti Abdul Rashid, Pengarah Urusan Little Caliph Prestige. Tuan Haji Ismail bin Arshad Nazir Masjid Kampung Raja Uda. Dan imam satu, imam dua dan imam nombor berapa, Bilal, AJK Masjid, semua seluruh warga kerja Little Caliph Prestige dan pihak pengusaha Masjid Kampung Raja Uda, muslimin muslimat yang hadir ke masjid dan sahabat yang menonton secara live. Bila sebut bunyi Little Caliph tu, bunyi orang putih, betul tak? Little Caliph. Maksud apa Little Caliph ni ya? Siapa tahu maksud dia? Little kecil, Caliph khalifah. Maksudnya khalifah kecil, khalifah cili. Ini adalah pusat mendidik, pusat tarbiyah, pusat membentuk dan melahirkan khalifah-khalifah kecil. Pengasasnya adalah ibu ayah kepada
Ustaz, kejap. Yang dakwah sentap tu, Ustaz Adni. Ini ada kaitan ke dengan ahli keluarga? Tak, ini prestige. Little Kelly prestige. Mungkin makcik-makcik hajah-hajah tak berapa kenal Ustaz Adnin tarbiyah sentap ataupun dakwah sentap. Tapi dia viral lah, dia terkenal juga, dia masyhur juga di kalangan orang muda. Saya ni orang muda kenal juga, tapi ramai orang muda, remaja kurang boleh follow saya. Saya ni kan jiwa mak-mak, nenek-nenek sikit kan. Tengoklah, yang hadir pun ramai mak-mak yang kurang muda, bukan tua ya, yang kurang muda. Tetapi Ustaz Adni ni hebat, dia boleh menawan hati orang muda dengan cara dakwah, cara bercakap, gaya dia melalui buat kerja dakwah melalui media sosial tu ialah melalui hiburan Islami, nasyid. Dia belanjakan RM100,000. Sebab itu Little Caliph ni, Masya Allah, dia punya cawangan ratus ke semua? 500 lebih. Dalam Malaysia, luar negara, Indonesia ada lagi? Singapura ada ke? InsyaAllah akan datang Brunei, akan datang. Masuk negara kedua Indonesia. Ada lagi negara lain? Nak masuk ke US dan sebagainya. 500 cawangan. Bukan kalau bunyi saya cakap saya buka tadika 5 cawangan pun dah hebat. 50 cawangan terbeliak. 50 Ustazah. Ini 500. Mereka adalah sebuah organisasi yang besar dan hebat, diterajui oleh umat Islam yang nekat dan kuat semangat. Masya Allah, Little Caliph namanya. Ibu-ibu, makcik-makcik pernah dengar Little Caliph ni? Jadi balik ni kan, bila anak-anak confuse, mana nak hantar anak ni ha? Hantar Little Caliph tu ha. Little apalah belakang tu, Caliph macam tu ha. Cuba cari maklumat. Dia ada merata. Saya tak disuruh pun Little Caliph campaign. Tetapi saya tahu perjuangan di sebalik Little Caliph apa. Sikit saya tahu. Dan gerak kerja dakwah di sebalik Little Caliph apa. Dan diterajui oleh pasangan suami isteri yang hebat. Doktor. Kan? Ibunya doktor. Doktor Hajar Sabaria. Ayahnya doktor juga doktor hati lah kita panggil. Orang educated, anak apa semua. Ini keluarga yang mewakafkan diri untuk perjuangan agama Allah. Jadi insya-Allah anda hadir, ibu-ibu hadir hari ini pun sebagai bentuk sokongan sebenarnya. Tak jadi juga tukar, tak bunyi suara. Kemungkinan phone kot. Kemungkinan phone. Ini apa ni? IG. Cuba tukar phone Tak apa, kita mula balik. Jadi alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tajuk kita sama ke macam sebelum Ramadan itu? Hari itu pasal Ramadan. Tajuk kita hari ini ialah pimpin keluarga menuju syurga. Pimpin keluarga menuju syurga. Saya nak mulakan dengan satu cerita, kisah benar yang berlaku semalam. Semalam hari apa? Hari Jumaat. Pagi semalam dalam kereta, saya terima satu berita yang membuatkan saya menangis. Bila cerita ni kena cari tisu. Sekejap. Betul nak nangis. Ibu-ibu kena buat-buat nangis ya. Kalau tak rasa sedih, tak rasa sebab, ibu-ibu buat-buat nangis. Saya letak bawah bukan apa, jadi tak comel. Nanti orang nampak kuning sangat dia punya kotak ni. Tak apa, tak sini. Pernah dengar tak? Bukan pernah dengar, pernah baca tak? Hari tu viral, awal tahun hari tu. Awal tahun kan 7 tahun yang lepas. Seorang wanita, seorang ibu, anak 5 di penjara kerana kesalahan menyimbah air panas kepada anak lelakinya. Anak lelaki remaja umur 12 ke 13. Lalu dia direport oleh pihak luar. Bukan anak dia report. Ada pihak luar yang report. Dan saya tahu cerita dia detail, siapa pihak luar yang report tersebut dan tujuan dan kenapa. Tak apa, kita tak nak sebut benda tu. Ibu ni dia curah air panas, bukannya jumlah yang banyak.
Dia tangkap anak ni melihat video kotor. Dia tangkap anak ni melihat video yang tak elok. Hilang kawalan diri dalam keadaan dia dalam pantang. Dalam pantang lagi. Anak menyusu dalam pantang, tak lebih 40 hari lagi. Di waktu yang sama, dia ada anak OKU juga. Semua anaknya 5 orang. Stres tak keadaan ibu ni? Stres. Dalam pantang, ada anak OKU. Anak 5 orang. Wanita ni pakai niqab. Kalau tengok gambar dia digari, pakai niqab. Saya bila baca berita tu, saya menangis. Sebab saya seorang ibu. Ibu-ibu seorang ibu. Sebab saya pun banyak kali terlebih kasar dengan anak. Saya juga ada kesilapan dan kekurangan dan kesalahan dalam mendidik anak. Ada waktunya pun saya melampaui batas dalam mendidik anak. Kalau kena elok kita stres, kita tengah ada masalah, kita tengah emosi, tiba ada kesalahan besar yang kita tangkap anak kita buat, benda tu datang dalam waktu yang sama, dalam keadaan kita tak boleh kawal diri kita. Lepas tu saya akan pergilah minta maaf, peluk anak bersungguh-sungguh sampai anak tu reda, anak tu bukanlah reda, anak tu maafkan, sebut maaf, dan anak tu pun mohon maaf dengan kita. Tapi untungnya kita tak ada orang report. Betul tak? Kita tak ada orang ambil tindakan sampai sebegitu. Sebenarnya luka yang terkena tu dah nak sembuh, cuma anak tu garu-garu dia jadi luka tu. Dia bukan teruk sangat, tapi sebab digaru-garu, asbab itu sehinggalah sekian-sekian. Dan report dibuat bukan selepas air panas tu terus kena, berapa bulan selepas kesan tu tak sembuh-sembuh. Bayangkan di penjara 3 tahun. 3 tahun. Saya baca berita tu, saya rasa awal tahun ni kan, saya menangis. Saya tak boleh hilang daripada ingat kepada puan ni. Saya tak nak sebut nama dia. Saya cakap dekat PA dan tim, tolong cari maklumat puan ni. Tolong cari maklumat lengkap. Saya nak tolong. Apa jua cara saya nak tolong keluarkan daripada penjara. Saya tak tahu lagi berapa kos. Saya tak tahu apa yang kena buat. Tolong cari peguam. Ini adalah kes yang kedua. Kami pernah bantu dulu, ada kes yang lain. Sampai saya kata, apa pun kos, kita cuba kumpulkan, kita cuba cari dana. Kita nak keluarkan ibu ni. Lepas tu, daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3, sekarang hujung bulan 3 kan. Dah hari ni 30 hari bulan kan. Besok 31 kan. Alhamdulillah kami jumpa beberapa peguam, kumpulan peguam yang sungguh-sungguh juga nak tolong. Tapi mereka kata, Ustazah, kes yang macam ni, yang telah jatuh hukum, dah masuk pun penjara, bila kita nak buka balik kes, sebab dia bukan masa ditahan reman, dia bukan masa boleh ikat jamin, itu kos lain. Tapi bila dah masuk dah penjara, dah dalam tempoh tahanan, kita nak buka balik kes, biasanya kosnya paling kurang dalam 60,000. Saya dengar, saya kata, pasal kata, Ustazah nak terus ke? Betul Ustazah nak terus? Saya kata terus. Teruskan. InsyaAllah, mana kita tak tahu apa yang berlaku, tapi kita teruskan. Kita meeting berapa kali, online, lepas tu kita dapat peguam yang committed sangat, ulang alik, pergi jumpa, pergi ke penjara, pergi itu, pergi jumpa sekian-sekian. Dan peguam muda lelaki ni pun pelik, isteri dia pun sebab peguam juga, masa yang sama-sama susah payah. Sebab dia kata kita tipis sangat nak buka balik kes ni, tapi sebab Ustazah minta, kita usahakan. Dan Masya Allah, perjalanan kes Allah izinkan. Dan peguam ni kata, Ustazah, kami ni dah dekat belas tahun ke dekat puluh tahun, kami ni jadi peguam. Kes-kes kami mewakili dan handle kes, dia kata, ini pengalaman kami yang pertama, hakim minta diawalkan perbicaraan. Kalau ikutkan 3-4 bulan lagi selepas raya, lambat lagi dapat tarikh. Tapi kami tak tahu macam mana hakim ni minta diawalkan. Asalnya hujung hari raya, tapi diawalkan semalam hari Jumaat.
Dan kami pun pelik, dah bertahun-tahun hakim biasanya perbicaraan adalah bertulis, diminta untuk bicara untuk bela kes bertulis. Kami dah lama tak terima permintaan daripada hakim, perbicaraan bukan bertulis tapi depan, cakap. Maksudnya cakap depan. Biasanya kena sediakan bertulis, barulah pergi kepada bercakap. Ni tak, hakim nak dengar dari segi bercakap je. Jadi proses tu cepat. Dan perbicaraan semalam, saya tak hadir perbicaraan, saya tak dapat hadir semalam, walaupun saya dijemput untuk hadir sama dalam court. Subhanallah, saya dapat berita pada PA Ustazah, Alhamdulillah. Contohnya nama Puan Siti, dia dibebaskan dan dia boleh terus pulang. Bayangkan, tahu tak berapa lama dah di dalam penjara? Hampir 1 tahun. Walaupun kes tu viral bulan 1, tapi sebenarnya dia dah mula ditahan daripada tahun lepas. Dah hampir 1 tahun dia terpisah dengan anaknya, dengan bayi yang masih dalam menyusu. Saya sebenarnya saya tak tahu dia dah 1 tahun. Dah hampir 1 tahun. Saya ingat bulan 1 hari tu viral baru 2-3 bulan. Sebab saya bayangkan tak boleh ibu ni dipisahkan anaknya baru dalam saya ingatkan baru bulan 1 hari tu baru terpisah daripada anak yang baru lahir dengan anak OKU. Rupanya dah hampir setahun. Kes tu tahun lepas. Cuma jatuh hukum dalam tempoh perbicaraan mahkamah berbulan-bulan, dah hampir setahun. Lagilah saya cakap, keluarkan, jangan sampai 3 tahun. Kesian sangat. Bila saya tanya siapa yang jaga baby jiran, siapa yang jaga anak OKU sekian, bahkan ada usaha pihak tertentu nak pisahkan semua anak ni, ayah tak boleh jaga. Ada cerita pula dengan ayah. Lagi saya kata, kita kena usahakan berapa pun kos, keluarkan puan ni. Lepas tu peguam ni kata, Ustazah, kami tak tahu, tapi kes ni miracle. Semuanya cepat mudah. Tak tahu apa amalan ibu ini di penjara, apa amalan dia. Tapi sepanjang, peguam ni kata, sepanjang saya berurusan dengan keluarga, dengan orang-orang, sebab peguam perlu cari maklumat yang banyak untuk menang kes ni. Dia adalah wanita yang baik, ibu yang penyayang, sangat kasih pada anak-anak, wanita yang sabar, wanita yang taat dan kuat pada agama. Adik-beradik semua cakap benda yang sama, ibu ayah cakap benda yang sama, kawan-kawan semua cakap benda yang sama. Sebab itu bila kita dengar ibu curah air panas, ada ramai orang kutuk ibu ni. Tapi kita sebagai ibu, kita tahu kita pun ada banyak melampaui batas. Dan bila saya dengar dia wanita yang baik, akhlak yang baik, saya kata kita terus tolong. Dan wanita ini boleh keluar semalam, kembali semula kepada anak-anaknya, dan dapat Ramadan 10 hari dengan anak, dan dapat Aidul Fitri bersama dengan anak-anaknya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita cakap pasal keluarga. Tapi saya tak buat kutipan dana, saya tak buat air bahan. Tahu kenapa saya tak buat air bahan? Padahal semalam bila daripada 60,000, sebab awal dan peguam ni tak ambil charge, peguam ni pun nak menyumbang, tetapi ada kos yang perlu dikeluarkan untuk kos-kos yang melibatkan mahkamah apa semua. Semua jumlahnya adalah 25,000. Daripada lebih kurang 60 jadi 25,000. Lepas tu sebenarnya tim kami PA semua dah sediakan untuk kutipan dana sebulan yang lepas, tapi saya tak lepaskan. Saya senyap, saya tak buat pengumuman dekat FB, saya tak buat cerita apa. Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya takut bila saya buat hebahan, siapa nak menyumbang untuk kes puan ni, saya takut ada gangguan pihak-pihak yang tak diingini. Kes ini diganggu perbicaraan, sehinggalah yang sepatutnya kes ini, saya bukan bersangka buruk, saya berhati-hati. Sebab saya tak nak disebabkan saya, ada pihak benci saya, ada pihak nak, sebenarnya isu dia ada dengan saya, bukan dengan puan ni, bukan dengan hakim, bukan dengan ni. Tapi saya tak nak disebabkan saya yang buat hebahan, kes ini tidak berjaya. Dalam tempoh ni kita doa tak henti, kita sungguh-sungguh dengan tim ni berusaha. Saya cakap dekat PA, dah selesai, keputusan dah keluar, bebas, dia dah boleh pulang.
baru saya akan buat hebahan. Ibu-ibu sekalian, kepada siapa yang nak bersama-sama mendapat pahala yang besar di bulan Ramadan, hebahan yang pertama saya buat adalah hari ini depan ibu-ibu, sebab perbicaraan tu semalam. Boleh jadi wallahualam di hadapan saya ni orang yang hartawan dermawan. Berapa pun jumlah anda beri nanti, bila habis nanti ada tim kita kot. Saya memang nak buat kutipan dana untuk membayar kos bagi puan ini. Siapa yang tak percaya, mungkin nak bukti, nanti ambil nombor telefon, kita bagi bukti kes semua, kita bagi gambar, kita bagi hasil perbicaraan semalam, semua maklumat detail semua ada di sini. Dan berapa bayaran kos tu kita tunjuk. Mungkin ada nak bagi 5,000, ada nak bagi 1,000, Allah alam, nak bagi 50, 500, sekian-sekian. Besar tak pahalanya? Sangat besar. Kita telah menyatukan ibu dan anak. Kita telah buat sesuatu yang kita nampak, dia tu siapa ustazah kita nak tolong beri. Tuan-puan sekalian, kita tolong seorang hamba Allah hari ini, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang hamba saudaranya di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, tak kira siapa, dikenali atau tidak dia orang penting atau tak penting, Nabi sebut siapa yang menyelepaskan kesusahan saudaranya, Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat kelak. Allah berikan kemudahannya untuk masuk ke syurga. Jadi subhanallah, lagi bulan Ramadan, dan kita tak tahu apa yang Allah akan tolong hidup kita hari ini, dan kehidupan anak cucu kita akan datang sebab kita tolong seorang hamba Allah menyatukan kembali seorang ibu dengan anak-anak, 5 orang anaknya dengan bayinya yang terpisah hampir 1 tahun. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, terima kasih. Itu kisah sebagai permulaan tajuk kita, iaitu pimpin keluarga ke syurga. Di sana ada bapa-bapa, ada wakil bapa, lebih kurang mungkin dalam 10-20 orang. Ini wakil ibu-ibu. Sana ada atuk, sini ada wan, ada nenek. Siapa nenek orang kat sini? Angkat tangan wan, nenek. Angkat tinggi-tinggi, jangan malu nak mengaku dah jadi nenek dah. Dah tua dah ni. Dah tua. Bukan tua ustazah, kurang muda. Okey, ramai nenek ni, Masya Allah. Siapa ibu dekat sini? Ibu-ibu? Masya Allah. Saya rasa hari itu pun saya dah bacakan juga firman Allah, tapi kita baca lagi sekali firman Allah ni, yang mana nenek, ibu boleh jadi asbab anak cucu semua boleh masuk syurga bersama-sama. Sebab itu nenek, jangan rasa, keluar Terengganu saya orang Terengganu. Jangan rasa terkilan kalau anak cucu kita belum berubah. Kita ni tiap malam baca ilmu, anak cucu tak baca ilmu. Tiap malam baca ilmu, suami tak nak baca. Tiap malam baca Quran. Zikir tu zikir ni, beramal macam-macam beramal. Kuat amalan nenek-nenek ni, atuk-atuk ni. Tapi tengok anak masih dalam khayalan duniawi. Lagipun anak tu kan sibuk kerja cari rezeki. Sebab itu anak tu ingat baliklah zaman kita muda dulu, sibuk macam mana. Tengok cucu pun, dah umur 12 belum tutup aurat contoh. Bila tanya pasal semayang pun, semayang tak semayang lagi. Dah balik pun tak nak pakai tudung lagi. Sebab anak kita pilih kehidupan yang moden. Anak pun cakap, alamak, mak dulu pun lebih kurang je. Esok kita hijrah, kita berubah lah. Nenek susah hati, nangis nenek. Nenek cakap nak masuk syurga sekeluarga. Bukan keluarga dengan suami je dengan anak cucu, betul tak? Ni, nak raya ni, anak-anak balik ke semua? Tak. Sedih kan? Ada yang jauh. Kan? Kalau boleh nak luah perasaan, nak luah ni ustazah. Dah lah kahwin, anak saya tu ustazah perempuan, suami dia tiap tahun suruh raya pertama rumah mak dia. Sian saya ustazah, tak pernah raya pertama dengan anak ni Yang lain gile-gile, yang ni tak Oh, kalau buka cerita macam cerita ni.
Nak bagi tahunya, kita tak dapat kumpul hari raya, semua anak-anak pun dah rasa sedih, betul tak? Semua anak-anak tak dapat beraya serentak dah sedih. Padahal gile-gile raya pertama ada anak ni, lepas tu anak ni balik, anak raya kedua ketiga anak ni pula. Tapi nak kumpul satu masa tu susah dah sekarang. Dia orang pun ada jadual dia orang. Bayangkan macam ni lah, kita nak pergi umrah satu keluarga, kumpul duit dah lama, cukup 100,000. Kita pun ambil package, kita suami isteri, anak 5 orang, siap dengan cucu, campur semua 100,000 lah. Lepas tu bila naik kapal terbang, tiba-tiba dapat kerusi tu, kerusi dalam kapal terbang seat tu asing-asing. Suami kat depan, isteri kat belakang, anak ujung sana sini. Nak marah tak dekat travel tu? Faham tak ni? Padahal kita nak pergi sekeluarga, kita duk bayang duk tepi isteri, lepas tu anak-anak ingat sekaligus ni atas kapal terbang ni. Ini pun boleh jadi gaduh besar tau. Ustaz, kan kami sekeluarga dah pun bayar bulan awal, kenapa tiket kami asing-asing ni? Kenapa tak sekali ni? Suami duduk tepi isteri orang, isteri lagi lah. Ya Allah. Lepas tu Mutawif kata, sabar pakcik, sabar. Nanti kita cuba adjust, macam mana. Maksud saya, padahal satu kapal terbang, bukan kapal terbang asing. Pun tak duduk dekat pun kita dah sedih, kita dah rasa geram. Lepas tu dah sampai dekat Mekah, tiba-tiba berpecahlah pula hotel. Mutawif cakap, musim hotel penuh, makcik duduk sini, pakcik duduk sini, anak duduk sini, lagilah mengamuk. Dah tak jadi dah umrah ni. Dah bak gaduh besar dah ni. Dah ambil gambar muka Mutawif dah viral kan dah ni. Dulu kata duduk satu bilik, dulu kata duduk satu hotel, boleh makan sama. Betul tak? Boleh jadi isu besar. Apa yang kita paling takut di akhirat kelak, kita tak jumpa pasangan dalam syurga. Berpisah, tak jumpa anak, tak jumpa cucu. Tak sekali di dunia, tak dapat raya sekali, tak dapat duduk seat dekat, tak dapat hotel sekali. Itu pun dah perit sangat dah. Dah sedih sangat dah. Tetapi terpisah dengan jurang api neraka, itu jauh lebih menyeksakan. Seksa abadi namanya. Seksa paling seksa, sedih paling sedih. Ini tahap yang kita tak boleh nak bayangkan. Dan itu boleh berlaku dalam keluarga kita. Bukan kata tak boleh berlaku, boleh berlaku. Na'udzubillah min zalik. Sekarang kita buka Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, boleh buka telefon masing-masing, cari surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga 23. Kita nak baca sama-sama. Ini adalah firman Allah, ciri-ciri orang yang akan masuk syurga sekeluarga. Dan orang yang jika dia istiqamah dengan amalan ini, istiqamah dengan akhlak sebegini, bukan dia je masuk syurga. Bahkan insya-Allah dia boleh menarik suami dia, isteri dia, anak-anak dia, cucu cicitnya sama-sama masuk ke syurga. Subhanallah. Jumpa tak? Surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga 23. Ini kalau kita buka Al-Quran juzuk ke berapa ni? Surah ke berapa, juzuk ke berapa? Kan kita dah hafal dah semua kan? Khatam Ramadan ni dah berapa puluh kali khatam kan? Dapat sekali pun alhamdulillah. Itu dah bagus sangat. Jumpa tak? Jumpa perkataannya bermula daripada walladzina yasiluna. Betul tak? Okey. Minta maaf, saya ni kan ceramah slow-slow. Biasakah saya ceramah laju, saya sakit tekak teramat, pedih dan panas. Subhanallah. Saya rasa asbab 2 malam berturut-turut saya live pukul 10 sampai pukul 2 pagi. Siapa ada tengok saya live pukul 10? Terima kasih. Sebab itu bila saya cakap saya sakit tekak, akak tu senyum je, akak tu pun senyum juga. 10 malam sampai malam tadi pun dekat 2 pagi. 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 1. Ya Allah, 3 jam setengah saya live. Dah 2 malam berturut.
Dah 2 malam berturut tidur 2 jam je. Malam tadi dengan malam sebelum. Saya sampai rumah kat pukul 3 tidur, kat pukul 5 kita bangun balik. 2 jam. Tak cover lagi siang. Lepas tu dah rasa macam nak demam. Tu yang mata nampak bengkak, suara dah hilang. Dah lah siang main macam pagi kuliah, lepas tu pergi ceramah, lepas tu malam pula 3 jam lebih. Mau tak hilang suara? Live apa malam-malam tu? Ramai yang tak tahu. Saya live apa? Saya jual perabot. Sebenarnya kita kilang tu, deluxe tu, kilang kita tu, memang kami yang buka kilang tu, memang set up daripada kosong. Dah 2 tahun lebih. Bila raya, kami akan clearance semua stok. Jadi saya daripada sofa Chesterfield yang high quality, semua bahan material dia high quality. Asal harga 3 campur 2, 4,000 lebih, 5,000 lebih, kita jual 2,000 lebih. Bahkan ada yang 1,000 lebih. 3 campur 2. Sofa cantik, sofa baru. Itu yang sampai pukul 2, kita buat apa? Saya tunjuk, terus lock orang beli. Saya tunjuk orang beli. Jadi macam semalam ada 20 sofa, 30 sofa, nak tunggu orang lock tu kan. Bersungguh cari rezeki, bukan untuk peribadi. Kami ada staff 200 lebih. Kalau yang orang Melayu Ihsan kita 100 lebih. Dan kita jual harga modal lepas sikit untuk gaji pekerja. Bila Syawal nanti meniaga turun drop, kita kena terus cari untuk gaji pekerja. Pekerja kami ramai asnaf fakir miskin, ramai ibu tunggal, ramai bapa yang susah, yang fakir miskin. Sebab itu Masya Allah, dan untuk gerak kerja dakwah. Okey, dah bersedia semua? Kita nak baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Okey, semua baca. Kejap, saya mula balik. Saya baca, lepas tu semua baca, keluarkan suara ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semangat sikit, duduk tegak. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم
min kulli bab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dapat pahala baca Quran kan? Masya Allah. Kalau nak kira berapa huruf tu, cuba tengok wallazina, berapa huruf? Waw, alif, lam, waw, alif, lam, za, ya, nun. Wallazina tu ada 6 huruf. Kali 10, hadis Nabi yang sahih, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf diberikan 10 pahala ganjaran 10 kebaikan. Jadi 6 kali 10 jadi 60. Bulan Ramadan digandakan sehingga 700 kali ganda. 60 kali 700. Berapa 60 kali 700? Jadi 42,000. Itu yang ada baca walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Sadaqallahul azim. Sebab dia tengok dah banyak sangat dah ni, kali 10 kali 700. Cukup dah tu hari ni baca setakat tu. Tu ramai yang baca sikit-sikit, pendek-pendek je. Dah khatam tu, hari lepas tu langsung dah tak baca Quran. Masya Allah. Sebab itu sebenarnya pahala yang paling banyak, yang paling besar adalah pahala baca Quran. Satu muka surat tak tahu ada berapa ratus huruf. Kali ni dan di bulan Ramadan dituntut baca Quran sebab Allah nak bagi pahala begitu banyak. Pahala yang paling besar dan paling banyak apa saja yang melibatkan Al-Quran. Tengok Al-Quran dapat pahala. Dengar Al-Quran dapat pahala. Pegang Al-Quran dapat pahala. Pegang Al-Quran, peluk Al-Quran dapat pahala. Baca Quran dapat pahala. Semua yang berkait Al-Quran semua dapat pahala. Pegang, tengok, tak baca, tengok. Dengar sampai tertidur. Baca, belajar Al-Quran sampai Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ustazah, saya tak pandai ngajar, saya belajar sampai mati belajar. Terbaik. Ini orang yang terbaik. Apa saja yang terlibat Al-Quran semua jadi mulia. Kita tahu, semua jadi mulia. Bila Allah pilih satu malam untuk diturunkan Al-Quran, namanya malam Lailatul Qadar, itu malam paling mulia. Betul atau tidak? Bila Allah pilih seorang Nabi untuk diberikan Al-Quran, itu Nabi paling mulia, iaitu Nabi Muhammad. Betul ke tidak? Malaikat yang dipilih untuk turunkan Al-Quran jadi malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Betul atau tidak? Bulan yang dipilih untuk diturunkan Al-Quran, bulan itu paling mulia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan. Dan tempat yang paling mulia, Lauh Mahfuz, diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Ini 2 tempat paling mulia. Dan apabila seseorang itu memuliakan Al-Quran, dia jadi orang yang mulia. Allah muliakan dia. Dan apabila sebuah keluarga memuliakan Al-Quran, itu paling mulia. Seorang ibu dan ayah membuat keputusan anak hafaz Quran, itu keputusan terbesar yang dilakukan oleh ibu dan ayah. Ada anak 7 orang, 8 orang, 10 orang. Ada nenek tak berhenti-berhenti berdoa, ya Allah, semua anakku tak ada seorang hafaz Quran. Berilah seorang pun jadi, ya Allah, cucuku hafaz Quran. Ini nenek yang mulia. Dulu tak ada kesedaran nak ada anak hafaz Quran. Dulu nak anak cikgu, engineer, doktor, arkitek, anak kerja sekian-sekian. Tapi zaman mula berubah, kesedaran besarnya pahala hafaz Quran, besarnya fadilat kalau ada zuriat keturunan hafaz Quran. Jadi ramai ibu-ibu jumpa saya, ustazah, anak saya tak ada seorang pun. Jangan berhenti berdoa, mudah-mudahan ada cucu hafaz Quran. Dan nenek doa ni, nenek akan dapat pahala yang sama bila cucu ni hafaz Quran, cucu ni baca Quran, nenek dapat pahala yang sama sebab nenek mendoakan. Nenek yang berdoa sampai Allah kabulkan, sampai ada cucu yang hafaz Quran. Nenek masuk kubur, wan masuk kubur, atuk masuk kubur, cucu tu dah hafaz Quran, jadi imam apa, pahala tak berhenti mengalir.
Hebat. Sebab itu saya sebut, seorang ibu ayah buat keputusan anak hafal Quran, itu keputusan termulia dan terhebat. Dia hafal Quran, dia jadi doktor, Doktor Al-Hafiz. Dia jadi arkitek, dia jadi cikgu, tapi basic hafal Quran. Hari ni banyak kemudahan. Tahfiz kami, Hijrah Islamik Tahfizku pun sama. Kami buat 2 tahun hafaz Quran. Lepas tu masuk balik sekolah menengah, insya-Allah dia boleh cover. Luar biasa, otak anak hafaz Quran luar biasa. Tingkatan 1, tingkatan 2 kami dah buat anak kami macam tu. Semua anak kami macam tu. Tingkatan 1, tingkatan 2 hafal Quran, masuk tingkatan 4, tingkatan 5 barulah ambil SPM, walaupun aliran sains. Barulah belajar, dia boleh catch up. Bukannya anak kami genius ke tak, tahap biasa je. Dan dia boleh, dah ada yang ambil SPM. Maksudnya begitu. Saya nak beri saranan apa? Nenek, wan yang hadir ni, ibu-ibu, jangan tidak berdoa supaya anak cucu kita ada hafal Quran. Kalau anak tak ada hafal Quran, insya-Allah cucu. Kalau cucu tak ada, insya-Allah cicit. Subhanallah. Allahu Akbar. Sekarang kita pergi balik kepada ayat Al-Quran yang kita baca. Kita ada 15 minit je lagi. Jangan risau. Ada yang dah tak tahan ngantuk tu. Kalau boleh saya nak baring sekarang juga. Sedapnya. Dah lah sejuk kan? Kita selesai pukul 11.45. Betul penganjur? 11.45? Kan? Masya Allah. Sekarang 11.30, betul? Kita sorry, 11.45. Penganjur pun anggut lah. Aduh, tak boleh 11.45. Masya Allah. Boleh, penganjur pula sambung ya. Sebenarnya saya sampai 10.45, betul? Sebab, sebenarnya 10.30, 9.30, 10.30. Patut dah habis dah ni. Tapi boleh ke tambah 15 minit? 11.45 ya. Masya Allah. Sekarang ni angkat tangan kanan. Okey, urut orang sebelah tu. Takut dia dah berada di alam lain. Urut bahu. Urut sikit. Penat tu. Tahajud 2-3 jam tu. Urut sikit dah orang sebelah kanan. Orang kanan je. Jangan lagi urut orang belah kiri. Orang kanan dulu. Urut bahunya. Ada yang tak urut, angkat tangan. Tolong angkat tangan atas bahu orang sebelah. Urut bahu. Okey, sekarang tumbuk sikit. Tumbuk sikit. Tumbuk sikit. Okey, buat sedawa. Biarlah orang tu happy sebab dia urut sampai kita sedawa. Sebab alhamdulillah. Okey, karate pula, karate. Karate belakang badan orang tu. Buat. Itu kawan dunia akhirat ni. Kawan sahabat syurga ni, urut. Okey. Sekarang tepuk dan ikut saya ya, tepuk. Tapi buat macam ni, jangan macam ni. Buat macam ada melengkung sikit. Okey, lepas tu ikut saya ya. Ya Allah. Tepuk belakang kawan kita. Ya Allah. Ya Salam. Yang Maha memberi kesejahteraan. Sejahterakanlah. Kuatkanlah, teguhkanlah hati, jiwa, perasaan, semangat saudaraku ini, sahabatku ini. Dia mudah koyak ya Allah. Dah tua-tua sensitif lagi, kuat merajuk lagi. Kuatkanlah jiwanya ya Allah. Tenangkanlah jiwanya ya Allah. Matikanlah dalam jiwa yang sejahtera. Kembali kepadamu dengan jiwa yang tenang. Husnul khatimah. Sampai ke jannah. Amin. Okey. Sekarang tangan kiri pula, tangan kiri. Balas balik kawan kita buat baik tadi. Okey, urut orang sebelah kiri. Urut orang sebelah kiri pula. Urut dulu. Urut betul-betul, ikhlas hati urut. Kalau nak guna 2 tangan pun boleh. Okey, boleh sekarang urut bahu sampai pinggang pun boleh. Okey, boleh. Dah urut, sekarang tumbuk sikit. Kalau nak lepaskan geram, inilah masanya. Tumbuk sampai pinggang. Tumbuk.
Okey, lepas tu karate sedap dua tangan tau. Dudu karate. Okey, dah karate, sekarang tepuk dan ikut saya. Ya Allah, ya mukmin, yang maha tenang, yang maha mengamankan, tenangkanlah, amankanlah seluruh hidupnya, keluarganya, sehingga berkumpul semuanya di syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ucap terima kasih pada orang kiri kanan. Boleh cakap terima kasih daun keladi. Kalau boleh nak urut lagi. Siapa tak nak kan? Sedap kan orang urut. Okey, sekarang dah segar. Tolong beri tumpuan. Kita nak baca terjemahan firman Allah ini yang kita baca sama-sama tadi. Maksudnya, dan orang yang menghubungkan perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, dan yang bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka, serta takut kesukarannya akan dihadapi semasa soal jawab dan hitungan amal pada hari kiamat. Okey, yang pertama, ada pen tak, Dik? Yang pertama, ciri orang yang akan masuk syurga sekeluarga, dikumpulkan seorang ahli keluarga dengan anak cucu dengan pasangannya ialah, ciri yang pertama adalah orang yang menghubungkan perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan. Apa yang Allah suruh dihubungkan? Silaturahim. Okey, nanti kita jelaskan ni. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya. Dan orang yang sabar mencari redha Tuhannya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, mendirikan solat. Jumpa tak tu? Tengok terjemahan tu. Mendirikan solat. Yang keempat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu ciri yang keempat. Secara sembunyi atau terang-terangan. Yang kelima, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada berapa ciri semuanya? Ada 5 ciri. Apa yang Allah akan beri kepada orang yang sebegini? Mereka itulah yang mendapat kesudahan yang baik, iaitu syurga Adnin. Tadi kita sebut nama ustaz tu, ustaz apa? Ustaz Adnin. Bijak mak ayahnya beri nama anak tu nama syurga. Masya Allah. Ada orang beri nama anak Firdaus. Ada tak orang beri nama anak Rayyan? Ada? Itu pintu syurga Ar-Rayyan. Ada tu. Ada nama anak tu kan? Okey, kita tengok firman Allah ini. Mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, iaitu syurga Adnin, yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama-sama. Orang yang soleh daripada bapa-bapanya, termasuk ibunya ya, isteri-isterinya, termasuk suaminya, dan anak cucunya. Allah sebut man sala min abaihim wa azwajihim wa zuriyatin, dan zuriat keturunannya, anak cucu cicitnya. Sedang malaikat masuk ke tempat mereka daripada semua pintu. Masya Allah. Allahu Akbar. Mari kita semak pada diri kita. Cukup tak 5 ciri-ciri ni? Allah berfirman, orang yang menghubungkan perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, dan yang bimbang akan kemurkaan Tuhannya mereka, serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi semasa soal jawab dan hitungan amal pada hari kiamat. Sebenarnya ayat tu ada pecahan tu. Dia bukannya orang yang menghubungkan silaturahim, tapi orang yang bimbang akan kemurkaan Tuhan serta takut kesukaran masa hisab di akhirat kelak. Tapi tak apalah, kita jadikan satu. Kemudian orang yang sabar mencari redha Tuhannya, orang yang mendirikan salat, orang yang menafkahkan harta secara terangan ataupun sembunyi, dan orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. 5. Kita ada tak 5-5 ni? Sekarang kita pergi yang pertama. Yang kita bimbang yang pertama pun kita tak lepas. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu riwayat menyebutkan, pada satu pagi Nabi nak keluar daripada rumah, Nabi nak memberikan khabar gembira tentang bila berlaku Lailatul Qadar.
Bila Nabi keluar dari rumah, Nabi melihat ada 2 orang saudara Islam sedang bergaduh, sedang bertengkar, sedang bergaduh. Ini disebut dalam kitab Fadail Amal. Nabi tengok ada 2 bergaduh, 2 orang umat Islam bergaduh. Lalu Nabi pun berkata, amat malanglah, amat rugilah. Aku baru saja nak khabarkan tentang berita bilakah berlakunya Lailatul Qadar, tetapi diangkat balik, disekat dan diangkat balik asbab kamu 2 bergaduh. Nak sebut pergaduhan adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, sama ada berlaku di kalangan masyarakat, di kalangan umat, apatah lagi berlaku di kalangan ahli keluarga. Sama ada suami isteri bergaduh sampai tak bertegur siapa, lagi-lagi lebih 3 hari, itu hadis Nabi yang sahih. Yang bergaduh lebih 3 hari, rahmat Allah, dilaknat oleh Allah. Suami isteri bergaduh, ibu dengan anak bergaduh, adik-beradik bergaduh, ini lagi tinggi level bergaduh dia. Lagi tinggi level bergaduh dia. Level kemurkaan Allah. Sampai Nabi sebut, terputuslah orang yang memutuskan. Terputus rahmat Allah, terputus kasih sayang Allah, terputus kebaikan, terputus pengampunan orang yang memutuskan silaturahim. Ustazah, saya dah cuba nak hubungkan kembali, tapi dia tak nak selesai bahagian dia. Yang tak nak itu menanggung beban terputus daripada rahmat Allah dalam hidupnya. Na'udzubillah min zalik. Tapi orang yang nak hubung ni bukan buat-buat, bukan asal buat. Dia asal mesej je. Kita baik-baik semula lah ya. Kira kita settle lah. Padahal dia jadi punca, jadi gaduh tu. Saya minta maaf lah. Kalau awak tak maafkan, awak lah yang salah. Kalau awak tak maafkan, awak lah rugi. Saya dah settle. Lagi besar kesalahan dibuat, lagi besar kemaafan perlu diusahakan. Ada orang buat salah besar, dah fitnah, dah sebarkan, sampai buruk lah, sampai orang tu bercerai lah. Dia bagi sepatah je mesej, saya minta maaf. Awak tak maaf, itu masalah awak lah, saya dah settle. Subhanallah. Lagi besar kesalahan, lagi besar usaha yang perlu dibuat. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, orang yang buat salah, dia kena rasa takut bimbang lagi mana orang tu tak sebut dia memaafkan. Sebab hak memaafkan adalah hak orang yang dizalimi. Bukan senang-senang asal dia minta maaf, kira settle. Hak memberi maaf, hak orang yang dizalimi. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak ceritakan satu kisah. Ini berlaku di zaman sahabat Nabi. Saya tak ingat Anas bin Malik ke, tapi tak silap saya, yang saya paling kuat saya rasa adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis Nabi. Satu hari lepas Rasulullah wafat, cerita ni lepas Rasulullah dah wafat, dia duduk dalam majlis ilmu menyampaikan hadis Nabi. Kemudian Anas bin Malik ni kita tahu dia wali Allah, sahabat Nabi semua wali Allah. Tiba-tiba dia beritahu, dia kata, mana-mana orang yang memutuskan silaturahim, tolong keluar daripada majlis ini. Lepas tu ada seorang lelaki muda keluar. Dia pergi jumpa mak saudara dia, bagi mohon maaf, dah hubungkan balik silaturahim. Mak saudara dia pun tanya, kenapa kau ni tiba-tiba datang minta maaf ni? Sungguh-sungguh minta maaf. Dia pun cerita, tadi sekian-sekian, saya tak ingat sahabat Nabi yang mana yang menyampaikan ilmu, minta siapa-siapa yang putus silaturahim keluar. Saya pun keluar, sebab saya teringat kita gaduh hari tu. Anak saudara dengan mak saudara gaduh. Lepas selesai majlis ilmu, dia pun pergi balik majlis ilmu, dia pun tanya sahabat Nabi ni, kenapa kamu katakan begitu? Macam mana kamu tahu saya putuskan silaturahim? Sahabat Nabi ni kata dia tak tahu. Tetapi asbab kamu tadi, rahmat Allah tersekat. Malaikat tak boleh nak turunkan rahmat Allah dalam majlis ilmu ini. Kita tahu wali Allah, sahabat Nabi ni diberi kelebihan. Boleh ada sebahagiannya dibuka hijab, boleh nampak apa yang berlaku, disampaikan oleh para malaikat. Tuan-puan sekalian, bayangkan kalau sebuah keluarga suami isteri ini, sebab mulut isteri ini, suami putus silaturahim dengan adik-beradik, berapa lama rahmat dalam keluarga ini ditahan oleh Allah. Orang yang putus silaturahim disekat, dihalang dapat rahmat Allah. Kalau mati tanpa rahmat Allah macam mana? Sembahyang, puasa, zakat, sedekah,
Tapi asbab putus silaturahim besar, kalau kita baca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, nombor 3, bab ketiga, bab awal lagi, dosa besar, bab yang ketiga, memutuskan silaturahim termasuk dosa besar yang mendapat ancaman neraka, azab kubur dan azab api neraka. Tapi silaturahim ni ia melibatkan perasaan, sebab itu susah. Betul atau tidak? Subhanallah. Tapi orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, dia akan tolak tepi bab perasaannya. Sebab yang lebih utama syurga, yang lebih kita takut neraka. Walaupun yang start cari pasal adalah adik, adik tu yang mula dulu, adik tu yang mulut celupa. Sebab adik tu lah kita gaduh dengan abang, gaduh dengan mak ayah. Kita mula dulu. Kita mula dulu. WhatsApp adik. Kakak nak ajak buka puasa ni, marilah buka puasa. Kadang nak sebut kakak maafkan susah. Tapi kita buat buka puasa, marilah. Adik tak balas. Lepas tu kita WhatsApp lagi, tak balas lagi. Kita telefon tak angkat. Lepas tu kita WhatsApp. Niat kakak nak hubungkan balik silaturahim kita yang dah lama, bukan putus tapi panas. Kakak pun ada salah. Kakak minta maaf. Padahal semua adik-beradik kata kakak tak patut minta maaf. Dia yang patut minta maaf. Kita tolak tepi. Sebab orang yang menghubungkan silaturahim akan berhubung dan dihubungkan oleh Allah. Orang yang memaafkan akan dapat kemaafan daripada Allah. Itu jauh lebih mahal. Sekarang kita jadi terfikir-fikir kan. Setiap daripada kita, saya rasa semua orang ada masalah dengan seseorang. Tak kira adik-beradik ke, kawan ke, jiran ke, kita ada ujian hubungan ni. Jangan bertanggung. Buat terus tindakan di bulan Ramadan. Kita buat sungguh-sungguh, betul-betul ikhlas daripada hati. Kalau dia tetap menolak, dia tak nak, insya-Allah kita dah lepas. Tapi bukan asal buat macam saya cakap tadi. Buat sungguh-sungguh. Pertama tak jadi, kedua tak jadi, ketiga tak jadi, kita serah kepada Allah. Kita ikhlas betul hati kita. Kita tak mengharap apa-apa daripada dia. Kita buat kerana Allah. Kalau kerana dia, kita tak akan mampu dan tak kuat untuk memaafkan. Ibu-ibu sekalian, sekarang saya nak minta, ada tangan kanan semua kan? Sekarang, bukan tangan kanan, dua-dualah letak dekat dada kita. Letak semua kat dada. Semua pejam mata. Jangan tidur ya, siang kat saya. Pejam mata semua. Sekarang cuba bayangkan wajah orang yang telah menzalimi kita tu. Bayangkan wajah orang yang menzalimi kita. Tak kira lah dia buat zalim pada kita masa kita kecil ke, dia khianat kita ke, dia fitnah kita ke, dia menyebabkan kita terputus dengan kawan-kawan ke, dia yang menyebabkan kita bercerai dengan suami ke, dengan isteri ke. Bayangkan mana-mana wajah yang menyakiti kita. Biarlah kalau boleh kita tak nak bayang, tapi sekarang saya minta bayangkan. Bayangkan wajah. Ingat nama dia. Dan sekarang tolong ikut saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Afu. Yang Maha Pemaaf. Ya Ghaffar. Yang Maha Pengampun. Ya Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ya Wasi', yang Maha luas, yang Maha lapang. Lapangkanlah hatiku ya Allah. Lapangkanlah dadaku ya Allah. Ya Allah, daku memaafkan ya Allah. Ya Allah, daku maafkan dia ya Allah. Ya Allah, daku melepaskan ya Allah segala bebanan hatiku ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ikhlaskan hatiku ini. Memaafkan dia ya Allah. Memaafkan si fulan itu ya Allah. Memaafkan hamba itu ya Allah, yang menzalimiku, yang mengkhianatiku, yang mengkhianati kesetiaanku,
yang menyakiti hatiku, yang telah menzalimi memfitnahku, ya Allah. Ya Allah, aku ikhlaskan hatiku memaafkannya, ya Allah. Kerana mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Kerana mengharapkan pengampunan-Mu, ya Allah. Kerana mengharapkan taubatku diterima, ya Allah. Ya Allah, aku lepaskan, ya Allah. Ya Allah, bantu aku melepaskan beban yang aku tanggung berbulan dan bertahun-tahun ini, ya Allah. Aku ingin bahagia, ya Allah. Aku ingin bahagia, ya Allah. Walaupun aku tidak mampu melupakan apa yang dia buat, ya Allah, tetapi aku memaafkan kerana-Mu, ya Allah. Terimalah, ya Allah, amal soleh yang aku lakukan di bulan Ramadan ini, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Aku maafkan dia, ya Allah. Aku maafkan dia, ya Allah. Aku maafkan dia seikhlas hatiku. Tidak ada yang tersisa lagi di dalam hatiku, ya Allah. Aku maafkan dia kerana-Mu, ya Allah. Bantu aku untuk melupakan, ya Allah. Dah lama aku sakit kerananya, ya Allah. Dah lama aku bawa beban ini, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Bantulah aku untuk mengikhlaskan, memaafkan dan melupakan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ada yang menangis, ada pula yang rasa macam nak berada di alam lain kan, nak tertidurlah pula. Puan-puan, maafkan semua kesalahan suami kita. Jangan ungkit, jangan simpan lagi. Maafkan betul-betul. Sebab kita pun banyak salah. Maafkan semua kesalahan anak menantu kita. Kita ada banyak sebab nak kecil hati dengan menantu kita. Kita ada banyak sebab nak kecil hati dengan jiran kita. Kita ada banyak cerita nak kecil hati dengan adik-beradik. Ramai mana orang yang dalam kubur menyesal sangat-sangat. Dia menyesal apa? Kenapa aku tak maafkan dulu? Melihat besarnya pahala memaafkan. Menampak hebatnya. Tuan-puan, cuba tengok ciri yang kelima tu. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Inilah dia. Orang yang orang zalimi dia, dia beri kebaikan, dia maafkan. Orang fitnah dia, dia beri kebaikan, dia maafkan. Orang cakap buruk pasal dia, dia beri kebaikan, dia tolak dengan kebaikan, dia maafkan. Ini ciri orang yang akan masuk syurga sekeluarga, dengan anak cucu, dengan pasangan, masuk syurga dengan semua. Dia memaafkan, dia memaafkan, dia memaafkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita kalau nak cerita panjang tentang silaturahim banyak lagi. Tapi masa kita dah lebih dah. Masa kita dah habis. Tolong tengok ciri yang kedua. Sabar demi mencari redha Tuhannya. Sabar demi mencari redha Tuhannya. Kita sabar tunggu anak berubah. Jangan sampai dekat akhir hayat kita, kita tersebut, ya Allah, tak ada harapan nak tengok anak ni berubah. Jangan. Sebab kita sabar tunggu anak berubah, bukan kerana menunggu anak tu berubah, tapi kerana Allah. Betul atau tidak? Ada orang 20 tahun dia sabar dengan suami. Sebab sabar dia bukan syarat suami berubah. Jangan sampai, saya dah tak boleh sabar lah. Alang-alang dah sabar 20 tahun, alang-alang sabar 30 tahun, selagi mana ia tidak mencelakakan, dia tidak sepak terajang, tapi sebab perangai buruk dia mungkin malas, mungkin kasar sikit, mungkin garang tak bertempat, maka teruskanlah memilih untuk sabar. Sebab kita bukan sabar dengan syarat dia berubah. Ustazah, saya ni boleh sabar. Saya harap sebelum mati saya tengok suami saya berubah, saya dapat suami yang romantik yang saya impikan. Sabar demi mengharap redha Allah. Jadi sabar tanpa syarat. Jangan beri syarat, sabar sampai suami berubah, sampai anak berubah. Subhanallah. Lepas tu yang ketiga diri solat, yang keempat nafkah, iaitu sedekah. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itulah ceramah perkongsian kita pada hari ini. Walaupun tak banyak, nota banyak ni nak kongsi macam-macam ni sampai malam ni ya. Masya Allah. Kalau kita baca, ini bukan kita, saya baca seorang-seorang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, insya-Allah kita semua orang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak kurangi sedikit pun pahala amal mereka tiap-tiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakan. Sebab itu saya sebut, nenek-nenek jangan susah hati. Nenek fokus pada diri, jadi nenek yang beriman, jadi nenek yang solehah, jaga tahajud, jaga solat duha, jaga Al-Quran, jaga zikir. Nenek adalah seorang nenek yang sangat hebat, insya-Allah akan boleh menghubungkan semua zuriat keturunan dalam satu syurga. Tapi dengan syarat zuriat keturunan tu juga, maksudnya zuriat keturunan juga sekurang-kurangnya dia menjaga rukun Islam. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia syahadah, dia menunaikan haji jika dia mampu. Syarat itu sekurang-kurangnya. Dia boleh tarik semua. Walaupun anak cucu itu ada buat dosa, ada buat maksiat, tapi rukun Islam dia jaga. InsyaAllah nenek ini boleh tarik. Asalnya sebab maksiat dia lakukan, dia dicampak dalam neraka. Tapi asbab nenek, ibu bapa yang soleh ini ataupun anak yang soleh boleh tarik tanpa masuk neraka, insya-Allah. Itu ada penjelasannya lagi. Tajuk kita iaitu pimpin keluarga menuju syurga. Jangan bayang lelaki ataupun suami saja. Jangan kita balik, bang, patut awak dengar ceramah ustazah tadi. Awak kan suami, awak ketua keluarga, awak pemimpin, awak kena bawa kami ke syurga. Tidak. Tanggungjawab bawa keluarga ke syurga, tanggungjawab setiap ahli keluarga. Kalau Allah takdirkan kita orang perempuan yang beria-ria ni nak buat amalan, nak bawa ahli keluarga ke syurga, syukur. Jangan rasa tak puas hati dengan suami. Bila lah awak ni, kita dah tak kahwin 30 tahun, tak nampak ciri-ciri pemimpin lagi awak ni. Oh, kau main lagi kan? Tak nampak kesungguhan awak. Awak tak pernah ajak saya baca Quran ke, ajak saya pergi semayang ke, ajak saya sedekah ke, awak buat sorang-sorang aja. Patut awak ajak saya tau. Nak macam mana? Ramai lelaki mulutnya berat. Dia ringan masa cakap bola, masa tu ringan. Nak beri nasihat, tak ramai lelaki yang pandai dan suka dan boleh beri nasihat, betul tak? Kan yang beri nasihat mak kan? Okey, hantar anak ke asrama kan? Mak tu sepanjang perjalanan lagi nak dekat. Macam ni lah. Ayah. Dengar apa mak cakap tu. Apa yang mak cakap tu sama apa yang ayah nak cakap. Ayah bukan tak nak cakap, tapi mak dah ambil semua, tak tinggal satu pun. Jadi bukan salah ayah, salah mak tu. Kalau dia tinggal separuh, ada idea ayah nak cakap. Memang itu Allah nak kata apa, memang kajian pun apa, memang lelakinya begitu. Dia banyak action. Lelaki memang tak cakap I love you dari segi perkataan, tapi I love you tu beli kuih, tu dia I love you. I love you buang tong sampah. I love you bagi susu kat kita, minum air susu. I love you nya kadang bukan dengan kata-kata. Orang perempuan pula mulut tu memang ringan. Saya sayang awak, sayang sangat. Sayang. Awak lah suami terbaik. Selang 5 minit dah marah-marah dah. Lepas tu rasa menyesal. Saya minta maaf, saya tak niat pun ya. Saya sebenarnya minta maaf sangat. Selang 10 minit nampak kain plekat bergulung, dah jadi raksasa balik dah. Maksudnya macam itulah perempuan, mulut dia cepat memuji, cepat juga menyakiti, cepat menghargai. Lelaki dia lambat, mulut dia sekian, ada kelebihan dan kekurangan. Cuma saya sebutkan tadi, apa dia ibu-ibu sekalian, maafkan pasangan kita, maafkan semua, sebab kita sangat layak untuk dimaafkan dan kita sangat perlu dimaafkan. Dan jangan pernah rasa terkilan kalau dalam keluarga yang bersungguh nak bawa ke syurga adalah isteri. Jangan terkilan. Kita yang duk ingatkan dia, bang bacalah al-Mulk, jom baca al-Mulk. Nak harap awak ajak memang tak lah.
Kita yang duk kejut suami. Nak agak suami kejut tak subuh lah kita. Nak bang esok untuk sahur awak tahu, saya nak beri pahala lebih ke awak. Hai alamak, tak bersahur lah. Itu ada hadis Nabi yang sahih. Allah memberi rahmat kepada seorang lelaki yang bangun lalu mengejutkan isterinya. Dan bila isterinya tak nak bangun, dia ambil air percik sikit kat wajah. Maksudnya bukan ala kadar bangun. Tak, dia pastikan isteri dia bangun. Awal pagi dia dapat rahmat Allah. Siapa dapat rahmat Allah dapat syurga Allah. Dan hadis tu tak berhenti sampai tu. Tu yang saya rasa hebat apa bila Nabi cakap sambungan ni. Nabi sebut apa? Allah merahmati seorang isteri yang bangun. Kemudian dia mengejutkan suaminya. Dan suaminya macam tak nak bangun, dia ambil air lap wajah suaminya. Maksudnya berusaha sungguh-sungguh. Sebab Nabi tahu dalam sebuah keluarga tak semua suami yang ke depan dalam memimpin keluarga ke syurga dengan amal soleh, amal ibadah. Banyak keluarga isteri yang bersungguh-sungguh. So jangan rasa kita malang, sebenarnya kita terpilih. Sebab apa? Kita yang kejutkan ahli keluarga bangun tidur, ahli keluarga 5 orang, suami campur anak 4 orang. Suami anak tu bangun zikir, bangun solat, kita dapat pahala. Bukan kita seorang buat ibadah, semua pahala suami anak-anak buat ibadah kita dapat. Kalau orang yang faham nilai besarnya menjadi orang yang pemula, menjadi asbab kepada orang lain bangun, asbab orang lain buat ibadah, kita akan bergaduh dengan laki kita, masing-masing bergaduh. Saya bangun dulu esok. Tak, saya dulu. Bila bangun, dia dah bangun, awak tidur balik, saya nak pujuk. Ya, kalau kita faham hakikat. Tapi ini tekat tentang iman. Faham tak maksud saya? Kita tak akan rasa kita ni malang. Kita dengar kawan kita, suami saya daripada awal kahwin sampai sekarang, dia bangun pukul 4.30, dia akan kejut ahli keluarga. Ya Allah, awak dapat suami syurga. Suami saya terbalik. Dah cerita aib suami pula. Sampai sekarang macam baby lagi. Kadang-kadang tu suami bila kejut anak tak bangun. Anak tak bangun. Kita pula tanya, mana budak-budak? Kejut dah tadi. Dia menyaut tak? Tak ada, tak dengar lah pula. Ya Allah, tolonglah kejut sampai bangun, kita cakap. Sebab cara kita kejut macam mana? Lagi tak dengar suara anak tu, lagi pintu tak buka, lagi anak tu tak terpacak depan kita. Tu cara orang perempuan kejut. Cara orang lelaki bangun dah. Dia pun turun dah. Kita dah siap-siap idap. Ini kisah benar ni. Mana budak-budak? Dah kejut tadi, dah kejut. Pastikan tak dia bangun. Dah kejut. Ya Allah, beza tuan-puan sekalian, beza. Akhirnya senang kita. Anak kita pun trauma dengan suara mak. Dia dengar suara ayah lain, lagi lena. Suara mak, tak ada, dia terus duduk. Masya Allah. Jadi, bab kelebihan-kelebihan ni tak payah nak bergaduh. Allah beri kelebihan tu pada kita. Sebab boleh jadi itulah asbab pahala yang besar. Kita ulang-ulang, kita kejutkan ahli keluarga, dan pahala itulah yang membawa kita ke syurga, insya-Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Lita Khalif terus berkembang dan dia membuka cawangan di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara bukan Islam. Dia membawa imej Islam yang sangat hebat, yang ada kredibiliti yang sangat tinggi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali. Allah terima. Allahumma taqabbal minna ibadatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna sadaqatana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna a'malana wa kullu ibadatina ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan. Terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah kami hadir di majlis ilmu, ibadah menuntut ilmu. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah, ia adalah satu amalan yang ikhlas, satu amalan yang Engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Ada bawa jualan juga ke dek? Ada. Macam tu lah kita cari rezeki, tapi sofa-sofa tu tak bawa dah. Ibu-ibu
Sudilah singgah dekat bus kita kat belakang. Oh, dekat belah sana. Ruang muslimat ya. Jumpa lagi sahabat-sahabat di FB, di TikTok, di IG. Janganlah keluar pintu sana ya. Kunci semua pintu. Biar pintu ni je dia orang keluar. Ada dekat belakang sana. Boleh. Boleh. Yang ambil gambar, bukti dia dah beli barang. Tak ada. Saya gurau. Macam ni, duduk sabar. Ingat tak hari tu, saya kan nak cepat. Tapi hari ni, sebab kali kedua, saya akan layan semua yang nak ambil gambar dengan saya. Ajar duduk dulu. Okey.